Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ustaz Muhammad Izwan dalam channel Resipi Hidup Bahagia. Utamakan akhirat, bahagia pasti datang. Hari ini saya mau berkongsi mengenai tajuk mengutamakan akhirat adalah resipi hidup bahagia. Okey. Jadi sebenarnya keinginan dunia yang ada dalam diri kita menyebabkan kualiti hidup kita menjadi rendah dan kehidupan kita akan menjadi rosak, iaitu kosong dari segi kebahagiaan, kerehatan dan ketenangan. Apabila keinginan dunia kita melebihi daripada keinginan akhirat ataupun menyebabkan terkorbannya akhirat oleh kerana sibuknya dunia kita. Sebaliknya, apabila kehidupan kita lebih utamakan akhirat, iaitu banyak masa kita kepada akhirat, maka kehidupan kita menjadi sangat berkualiti, high quality of life. Dan sehubungan dengan itu menjadikan kebahagiaan, kerehatan dan ketenangan kita juga begitu tinggi. Berkadar langsung sejauh mana kita memberi masa kepada akhirat, sejauh itulah ketenangan dan kebahagiaan dan kerehatan akan datang kepada diri kita dengan kos yang sangat sedikit ataupun minimum kos, dan tiada pembaziran, iaitu zero pembaziran berbanding kehidupan dunia. Keinginan dunia kita yang membuat-buat menyebabkan kos hidup kita menjadi meningkat, dan kehidupan dunia memerlukan kos yang sangat tinggi apabila keinginan anda tinggi, dan juga akan berlakunya banyak pembaziran disebabkan keinginan kepada dunia tadi berlebih dan akhirnya menyebabkan pembaziran berlaku. Dan akhirat, apabila kos tiada tapi ketenangan sangat tinggi, maka anda juga akan dapat lebih lagi dari segi nikmat dan rezeki. Contoh, anda akan dapat lebih menikmati makanan, lebih menikmati tidur, walaupun duit tidaklah sekaya seperti orang lain lah. Tetapi oleh kerana kehidupan anda mengutamakan akhirat, maka nikmat Allah bagi anda dapat makan, merasai nikmat makan dengan baik, dapat merasai tidur dengan baik. Berbanding orang yang sibuk dengan dunia, menyebabkan tidur pun kadang-kadang tidak lena, dan makan pun walaupun ada duit banyak untuk makan yang sedap-sedap dan sebagainya, makan pun tidak ada masa. Makan pun yang fast food sahaja. Jadi itu adalah kebiasaan yang berlaku. Jadi keinginan kepada dunia sebenarnya yang membuat-buatlah berlebihan membawa kepada pembaziran yang banyak, dan kualiti hidup kita juga menjadi rendah, dan kita akan seringkali tertipu dengan keinginan kita sendiri dan sifat positif kepada dunia terlampau-lampau, sehingga akhirnya menyebabkan kita kerugian dari segi masa kita, tenaga kita, wang ringgit kita dihabiskan untuk dunia semata-mata. Jadi untuk itu kita perlu bertawakal pada Allah SWT. Begitu juga dari segi jodoh. Kadang-kadang oleh kerana keinginan kita yang terlampau tinggi untuk mengahwini satu orang yang kita betul-betul apa orang kata, impian kita, dreams, menyebabkan kita terlepas banyak peluang-peluang yang baik kerana kita terlampau fokus kepada satu impian, dream, menyebabkan akhirnya mungkin kita akan terlepas peluang-peluang untuk mendirikan rumah tangga dengan pasangan-pasangan, dengan individu-individu yang mungkin hadir dalam hidup kita. Jadi kita tidak boleh terlampau menjadi hamba kepada keinginan diri. Kadang-kadang manusia itu menjadi hamba kepada keinginan dia. Apa keinginan nak, dia mengorbankan harta diri, masa untuk keinginan. Sedangkan kita bukan hamba keinginan, tetapi kita hamba Allah SWT. Begitu juga mungkin di kalangan anda, di kalangan kita ada yang usahawan, oleh sebab keinginan untuk bisnes,
yang melampau-lampau, keinginan untuk menjadi jutawan dan sebagainya, akhirnya menyebabkan kita terpaksa menghadapi pelbagai kegagalan demi kegagalan bisnes yang teruk. Dan jadi kita sebenarnya perlu mengurangkan keinginan dunia kita, terhadap dunia kita, kerana kehidupan dunia adalah sementara. Dan kita perlu bertawakal, berserah pada Allah SWT, dan kita perlu meluangkan masa kita, membahagikan masa kita untuk mengutamakan akhirat. Kerana memang hakikat manusia ini diciptakan untuk akhirat. Jadi apabila kita melakukan sesuatu yang mana maksud asal kita diciptakan, maka diri kita dapat berfungsi dengan baik, minda kita dapat berfungsi dengan baik, kerehatan, ketenangan, kebahagiaan akan dapat dicapai. Jadi bukanlah bermakna kita membuang dunia, tetapi kita mengguna dunia sekadar keperluan. Seperti kita pergi ke tandas. Pergi ke tandas adalah keperluan, tapi kita bukanlah duduk dalam tandas itu, tidur atau buat tempat tinggal sehingga tak keluar-keluar tandas. Kita sekadar keperluan, sekejap saja pergi tandas, selesai kita keluar. Begitu juga dunia. Dunia adalah keperluan, tetapi jangan jadikan dunia ini sebagai maksud sehingga mengabaikan maksud sebenar kita dicipta oleh Allah SWT, iaitu untuk kehidupan akhirat. Sekian, kita berjumpa lagi pada video akan datang. Terima kasih.